Sawadee selamat datang ke channel saya, Prida Family. Hari ini saya nak kongsikan cara-cara buat kek batik. Ini adalah bahan-bahannya. 1 dan 3/4 cawan tepung gandum, 3/4 cawan gula pasir atau gula kasta, 4 biji telur ayam grade A, 1 cawan mentega atau margarin, 2 sudu besar serbuk koko, 1/4 cawan susu segar, 1 sudu teh serbuk penaik ataupun baking powder, 1 sudu teh vanilla paste ataupun vanilla extract ya. Jom kawan-kawan ikuti saya buat kek ya. Mula-mula kita perlu ayakkan bahan kering dahulu ya, iaitu tepung gandum dengan baking powder. Tujuan kita ayakkan tepung bersama dengan baking powder adalah supaya baking powder sebati dengan tepung gandum dan tepung menjadi lebih ringan ya. Ketepikan dahulu tepung yang siap diayak dan sambung dengan masukkan mentega ataupun margarin ke dalam mangkuk yang besar dan masukkan gula. Yang ni saya guna gula kasta. Selepas itu pukul sehingga rata ya. Pukul mentega dengan gula sehingga larut dan menjadi warna putih, bertukar kepada warna putih sehingga berkembang. Proses pukul mentega dengan gula sehingga larut dengan menggunakan tangan perlu mengambil masa 10 minit ya, sebab kita pukul dengan tangan dia tak sama dengan mesin, tak sama dengan mixer. Kita perlukan tenaga kan. Kita perlukan ambil masa lah pukul sehingga kembang dan putih macam ni. Kalau kita pukul tak kembang macam ni, nanti kek selepas kita bakar akan jadi bantat ya, dia tak akan kembang. Ketepikan adunan ini dan sekarang kita perlu pecahkan telur masuk satu persatu ya. Tak boleh masukkan semua sekaligus. Masukkan satu persatu. Semasa masukkan telur, kacau manja-manja saja ya. Kacau perlahan-lahan supaya telur sebati dengan adunan mentega dan gula. Ulang masukkan telur sebiji demi sebiji sehingga habis ya. Tujuan saya pecahkan telur sebiji demi sebiji ke dalam mangkuk kecil sebelum masuk ke dalam adunan adalah saya nak pastikan telur tidak rosak ya. Kadang-kadang kita beli telur, kena telur rosak, bila kita masuk dalam adunan kita pun jadi rosak sebab telur busuk kan. Untuk proses ini agak ambil masa ya. Tetapi kita perlu bersabar sebab setiap proses untuk buat kek memang rumit. Bila kita buat satu langkah demi satu langkah dengan betul, kek kita akan berkembang dengan elok. Seterusnya masukkan vanilla paste untuk mengurangkan bau hanyir telur ya. Sekarang boleh masukkan tepung yang siap diayak bersama dengan baking powder sebentar tadi. Masuk sebahagian dulu, bahagi kepada 2 bahagian. Dan masukkan tepung selebihnya sehingga habis dan kacau rata adunan. Setelah adunan dikacau rata, sekarang boleh masukkan susu segar ya.
Masukkan susu segar dan kacau rata sekali lagi. Setelah adunan dikacau rata bersama dengan susu cair, sekarang saya akan bahagi dua adunan ini. Sebahagian saya letakkan serbuk koko dan sebahagian saya biarkan warna putih begitu sahaja. Saya telah sediakan dulang yang siap dilapik dengan baking paper dan siap disapu dengan mentega. Sekarang masukkan adunan ke dalam dulang. Masukkan selang-seli ya. Masukkan selang-seli antara warna putih dengan adunan yang kita campur dengan koko tadi. Masuk sehingga habis adunan kita. Proses masukkan adunan selang-seli beginilah yang buat kek batik kita menjadi corak batik cantik ya. Perlu bersabar sebab kita perlu masuk lapis demi lapis daripada putih ke warna yang kita campur dengan koko. Setelah siap masukkan adunan, ambilkan satu lidi ya. Sebab kita nak buat corak, masukkan lidi ke dalam adunan dan tarik. Ikut kreativiti kita lah. Untuk saya tak berapa kreatif sangat. Macam ni saja rupanya. Sekarang buangkan klip di tepi dulang ya. Dan boleh bakar. Bakar pada suhu 180 Celsius. Ambil masa 45 minit hingga 50 minit ikut ketuhar masing-masing ya. Setelah sampai masa, kita cuba test dulu kek. Cucuk lidi di tengah-tengah kek dan keluarkan sekiranya lidi kita tidak basah dan kering cantik. Ini bermaksud kek kita masak sepenuhnya. Keluarkan kek dari dulang dan letak di atas rak untuk sejukkan kek ya. Sekarang saya nak potong kek, nak tengok rupa batik yang saya buat sebentar tadi menjadi atau tidak. Wah, memang menjadi. Yang ini hasil yang kita ambil lidi dan tarik sebelum kita bakar tadilah. Di dalam dia jadi macam ni. Jadi corak elok. Kawan-kawan sila cuba di rumah ya. Kek ini memang sangat mudah. Bahan-bahan juga sangat mudah didapati. Bukan guna tepung kek ke apa, hanya gunakan tepung gandum sahaja. Hasilnya memang gebu. Gebu dan memang kembang elok. Kawan-kawan jangan lupa subscribe, like dan share video saya ya. Terima kasih. Khop kun ka.